Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya masih lagi nak mengulas ya isu panas yang membabitkan ahli Parlimen MUA ya, iaitu Syed Saddiq ya. Yang mana pagi ini kita tahu telah pun dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ya. Yang mana hukuman bersalah terhadap 4 pertuduhan: pecah amanah, jenayah CBT, salah guna harta dan pengubahan wang haram, membabitkan dana pemuda bersatu armada berjumlah RM1.2 juta. Jadi apa yang kita lihat daripada isu ini, yang mana hari ini Syed Saddiq telah pun dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan denda 10 juta serta 2 sebatan. Tetapi yang ditanya adalah lebih kepada kenapa Syed Saddiq disebat dengan 2 sebatan. Jadi tadi saya ada bertanya kepada lawyer yang juga salah seorang kawan saya berkenaan dengan isu sebatan yang membabitkan Syed Saddiq ni. Kerana dalam sejarah ya, mungkin di negara kita ini seorang ahli parlimen ya akan disebat. Jadi saya tanya berkenaan dengan isu ini, yang mana kenapa Syed Saddiq dikenakan hukuman sebatan, manakala kalau kita lihat kes yang membabitkan, contohnya kita ambil kes Datuk Seri Najib ya, beliau tidak disebat tetapi dipenjara, dan kita tahu juga dengan denda. Tetapi malah Syed Saddiq banyak pertikaian yang berlaku di sini yang rakyat lihat, iaitu apabila Syed Saddiq cuma melakukan kesalahan yang boleh kita lihat di sini dengan jumlah wang yang begitu kecil, iaitu 1.12 ya juta, dan lain dengan Najib yang membabitkan mungkin ratus-ratus juta, bilion mungkin, tetapi tidak menerima satu sebatan pun. Dia begini, yang mana saya ulas dengan peguam yang saya tanya tadi. Dia berkata berkenaan dengan isu ini adalah membabitkan pecah amanah ya, pertuduhan pecah amanah jenayah, iaitu CBT. Dan di sini ada isu sebatan, dan mereka yang di bawah umur katanya 50 ke bawah boleh disebat sekiranya mereka berada dalam keadaan sihat dan kesihatan dan banyak faktor lain, dan kita boleh sebat. Memang hukuman ini ada. Jadi saya harap kawan-kawan yang ada di luar sana faham isu ini, kenapa Syed Saddiq mendapat juga hukuman yang melibatkan isu sebatan ini. Itu bezanya dengan Datuk Seri Najib ini tadi. Datuk Seri Najib dah tidak layak membuat kena sebatan. Jadi dalam isu ini juga kalau kita lihat ya, saya harap ini adalah menjadi satu teladan. Sama ada Syed Saddiq akan pergi lagi ke mahkamah yang lebih tinggi untuk beliau membela diri. Tetapi sebagai rakyat, saya harap anak-anak muda yang terlibat dalam politik bagus kerana kita masih muda. Tetapi kita kena ingat, ini adalah pengajaran kalau kita yang muda masuk dalam politik, dan akhirnya kalau kita menjebakkan diri dengan isu-isu rasuah dan penyelewengan ini, maka jawapannya tidak ada maaf bagimu, iaitu sebatan akan menanti kita. Jadi harap-harap kita di luar sana, anak-anak muda, hindari dalam isu jenayah yang melibatkan kita boleh terkena sebatan ini. Dalam isu ya membabitkan Syed Saddiq ini tadi, dia adalah antara ahli parlimen yang termuda dan ahli parlimen yang mungkin yang pertama kalinya dalam sejarah Malaysia ini disebat. Dalam perkara ini juga saya melihat mungkin akan datang kita ada satu orang lagi, tetapi mungkin kes dia ni mungkin akan panjang ke depan, dan saya rasa dia tidak sempat lah untuk nak macam Syed Saddiq ni, yang mana kita tahu sekarang ni dia adalah menjadi kluster mahkamah, yang mana kita tahu dia adalah bernama Wan Saiful. Dia juga mempunyai kes yang mungkin serupa dengan apa yang Syed Saddiq ini sekarang ini jalani, dan ini juga amat berbahaya ya. Jadi jangan mereka fikir bahawa senang kita buat macam ni, kaya cepat, muda cepat, dan akhirnya kita melakukan. Dalam isu ini saya sebagai rakyat, walaupun saya berlainan ideologi politik dengan Syed Saddiq, tetapi saya kasihan juga perkara-perkara seperti ini. Cuma kita berharap beliau dapat melepaskan diri dalam isu ini. Tetapi saya lihat komen-komen di YouTube, di TikTok, ramai yang merasakan bahawa hukuman yang dia kena ini seolah-olah setimpal. Tetapi cuma ramai juga yang simpati dalam isu yang membabitkan beliau apabila disebat. Kerana hukuman sebatan ini ramai yang memikirkan bahawa sangat pahitlah untuk kita telan. Tetapi daripada isu sebatan ni pun, apabila saya tanya tadi dengan kawan saya, sebatan pun tidak digunakan dengan rotan yang tebal.
Rotan yang tebal ini adalah untuk jenayah yang seperti mereka yang melakukan jenayah rogol dan sebagainya. Tetapi untuk rotan sesadik ni adalah rotan yang nipis, ini katanya. Tetapi walaupun nipis ya, itu pun sangat perit kawan-kawan. Saya rasa sesadik pun kalau betul dijatuhkan hukuman ini nanti ya, saya rasa 2-3 bulan dia pun tak boleh nak tidur terlentang. Ini adalah sangat teruk lah orang kata. Jadi itu juga yang saya nak ulas berkenaan dengan isu ini, kerana tadi pertanyaan-pertanyaan daripada kawan-kawan saya tak boleh ulas kerana saya bukan seorang peguam, tetapi saya tanya kepada kawan saya yang peguam, itulah jawapan mereka dan itulah jawapan yang saya jelaskan di sini untuk kawan-kawan tahu. Cuma ingatan saya kepada ahli-ahli politik muda, ini kita jadikan pengajaran. Begitu juga kita berkawan dalam politik ini apabila melibatkan wang, terutamanya seperti mana yang berlaku dekat Amrada itu, jelas apabila kita melakukan sesuatu yang bersama dengan kawan-kawan, akhirnya mungkin kita boleh dikambing hitamkan, kita akan disalahkan. Yang sebelum ini kawan kita yang sangat rapat akhirnya menjadi musuh, menyebabkan diri kita terjerat dengan isu-isu seperti ini. Dalam isu yang membabitkan sesadik dia, saya sebenarnya sangat kesian kerana saya tahu kedudukan dia sebagai ketua armada waktu itu, dan mereka-mereka yang menjadi saksi, mereka yang ada itu sebenarnya adalah rakan-rakan mereka juga sebelum-sebelum ini. Tetapi akhirnya mereka lah yang juga menjatuhkan. Jadi dalam politik ini amat berbahaya. Anak-anak muda lihat ke arah yang lebih, jangan kita ekstrim, jangan kita terlalu, kerana dunia sekarang ini dunia media, dan akhirnya berbagai masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Kita ambil contoh teladan yang telah berlaku kepada sesadik ni, yang mana kawan-kawan dia yang menjatuhkan dia juga, dan kawan-kawan dia juga lah yang menaikkan dia. Ini adalah perkara yang betul-betul saya lihat ya dalam dunia politik kita hari ini, bukan saja di negara kita, di negara lain. Jadi kita sentiasa berhati-hati. Kawan yang ada sebagai kawan sejati dalam politik, dalam kita berkawan ni sebenarnya pada saya tak ada. Ini pengalaman-pengalaman saya sepanjang hidup saya. Kawan yang duduk berpuluh tahun satu katil pun belum tentu boleh menjadi kawan sejati. Dan apabila kita berpisah hanya sebulan 2 bulan pun dah tidak menjadi kawan dan kita tak kenal kawan kita sudah. Ini adalah lumrah. Jangankan begitu, laki bini pun boleh bercerai-berai. Walaupun pada hakikatnya saya lihat apa yang sesadik buat ni daripada kronologi ceritanya, mungkin dia menyatakan diri dia tidak bersalah. Tetapi dalam keputusan mahkamah, apabila kes kita masuk dalam mahkamah, keputusannya ada di tangan mereka. Mereka lah yang menentukan kita itu salah atau betul. Dan akhirnya apabila dijatuhkan hukuman seperti ini, yang akan menerimanya adalah kita. Dan akhirnya kawan-kawan kita yang sekeliling kita, yang sebelum ini kita bantu pun ikut sama bertepuk tangan. So itu ulasan saya berkenaan dengan isu ini. Saya harap sesadik terus bertabah, walaupun saya berlainan ideologi politik, walaupun saya kritik dia selama ini, memang saya hentam kau-kau apalagi apabila dia keluar dari kerajaan. Tetapi sebagai anak muda yang berkecimpung dalam politik, saya harus melihat bahawa keputusan apapun itu keputusan mahkamah. Tetapi sebagai orang yang melihat ke arah politik, saya simpati dengan apa yang berlaku. So itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.